Saya mohon kepada netizen jangan kecam PDRM melampaui batas. Jangan. Begitu juga dengan PBT. Jangan. Motif tindakan individu yang menularkan video berkenaan dengan mendakwa nyawa terancam dipersoalkan. Baru-baru ini, tular dua video di laman sosial Facebook memaparkan kegiatan perjudian, aktiviti penjualan rokok seluduk dan perniagaan haram dalam kalangan warga asing. Apa sebenarnya yang mendorong kepada Asri untuk berani, kerana ia melibatkan satu perkara yang sensitif, satu perkara yang cukup besar dan juga impaknya mungkin kepada aspek keselamatan. Dan di awal caption video pun menyebut bahawa saya mungkin berdepan dengan risiko kematian disebabkan video ini. Jadi apa yang sebenarnya mendorong kepada keberanian Asri itu sendiri? Keberanian itu sebenarnya datang daripada Allah lah. Sebenarnya Allah yang atur tu. Saya bukan orang berani sebenarnya, tapi macam saya cakap tadi, tak ada skrip, tak ada apa, terus capai telefon, terus cakap benda yang macam tu. Tapi ada pihak mengatakan bahawa kita juga perlu membuat strategi. Betul. Ataupun dengan disokong oleh pihak yang ada mengetahui seandainya apa yang berlaku, jadi mereka tahu apa yang dilakukan ya, untuk jaminan keselamatan untuk diri, pekerja, keluarga. Jadi apakah Asri membuat perancangan dan juga persediaan, sebab ia perkara yang bukan main-main dalam Malaysia ini? Buat masa sekarang ni belum ada persediaan apa-apa, tetapi pihak polis sedang membantu saya menjaga keselamatan saya macam tu. Kita perhatikan PBT beri pelbagai kecaman. Impak itu juga memberikan sesuatu yang tidak baik kepada keseluruhan pentadbiran yang melibatkan PBT. Okey, macam saya cakap tadi, sebenarnya Allah tengah selamatkan kita. Allah tengah selamatkan maruah PDRM, Allah sedang selamatkan maruah PBT yang sebelum ni dicakap belakang-belakang. Sebenarnya dengan benda ni berlaku, hari ni kita nampak banyak yang berubah. Banyak betul yang berubah, banyak dah makin sedar, and then support oleh netizen lagi sebenarnya. Kalau saya tak cucuk, diam-diam, saya rasa kalau diorang hapuskan saya, kenapa pun tak tahu. Dengan kita, kamu datang jogah-jogah, tengking-tengking. Tapi mesin judi beroperasi sampai pukul 1, pukul 2, pukul 3, kamu tak nak ambil tindakan. Zaman sekarang ni zaman spontan. Spontan tu kadang-kadang dia lebih berkesan macam tu. Macam you rasmi, you banyak dia punya SOP dia kan. Macam kita, masyarakat sekarang dia lebih kepada macam ni lah, TV, YouTube. Benda ni dah berlaku tak dapat diulang balik, Sri rasa apa? Lega, puas hati, redha ataupun apa yang sering bermain di fikiran? Sekarang ni saya kena hati-hati. Saya tidak boleh terlalu melampau bercakap. Saya tidak bercakap benda yang sama sehingga akan datang kebosanan. Kalau saya salah percaturan, maka mungkin saya akan lupa diri. Kalau jika saya mengharapkan pujian, maka kemusnahan untuk diri saya. Baik, terima kasih Asri Suri Temu Bual. Laporan lanjut dan Temu Bual langsung dalam MHI seketika nanti. Itu dia laporan terjah dari Ahmad Fitri Yahya. Patutnya ada 50 soalan tapi kita nak bawakan Asri pagi ini, tapi ada sedikit halangan. Ya, apapun tadi dah dapat gambaran, anda semua dah pun menonton video berkenaan sebab sejangka dah cecah 7 juta tontonan. Ya. Dan hari ini kita membawakan Ketua Aktivis Persatuan Pengguna Islam di CPPIM, Datuk Nazim Johan ataupun Tok Ki. Terima kasih. Selamat pagi. Lama tak jumpa. Itulah. Tak laku lama. Ini topik yang panas dan hangat. Barulah kita nak orang yang hebat. Sebagai pendamping setia lah. Sebab semalam saya bertanya kepada Asri, bukanlah tiba-tiba tindakan drastik terus video. Sebab ada susulan sejak bulan 5 lagi, ketika Ramadan, sebelum itu lagi dah banyak kali dibuat laporan, gunakan proper channel, gunakan saluran yang rasmi, tapi tak ada tindakan. Malah ketika membuat laporan itu dikatakan bahawa pekerjanya juga macam disindir, diugut. Katakan ini stall untuk meniaga burger, tiba-tiba di parking, ditutup, dilindungi. Seperti tahu ada kebocoran maklumat laporan, sampai ada ugut, bos you bagi tahu. Jadi maksudnya tidak ada jaminan keselamatan kepada orang yang membekalkan maklumat, pemberi maklumat itu sendiri. Apa pandangan Datuk? Apa yang kita hadapi di Malaysia hari ini adalah satu culture. Culture, kalau kita lihat daripada sudut penguatkuasanya, benda ni dah lama. Polis dah 200 tahun. Jadi budaya itu turun, dia sampailah kita hari ini. Jadi kita pula mungkin terdedah dengan pasukan contohnya yang orang kawan-kawan kita di pasukan ini, kita kadang-kadang mungkin kita tak setuju pasal kita rasa ambil duit apa benda macam-macam kan.
Tapi kita kena tahu juga keadaan dia macam mana. Bukan kita nak membetulkan saya. Ya, ini realistik. Kebetulan saya pun ada keluarga polis lah. Jadi kita fahamlah juga keadaannya. Satu, tekanan. Lepas tu kadang-kadang dah budaya. Kadang-kadang orang datang. Kadang-kadang kita kata, contohnya saya rasa saya baik. Tapi saya baik ni pasal tidak diuji lagi. Kalau diuji tak tahu jadi entah jadi apa pun tak tahu. Jadi kita kena lihat masyarakat ini ni dia terdedah dengan berbagai benda. Saya semalam kebetulan duduk dengan kawan saya seorang OCPD. Dia kata datang ni grup-grup ini datang, satu orang nak bagi 30,000. Ada 5-6 sindiket. Kaya ni. Itu baru satu 30 Satu kan? orang. Jadi kalau dah 5-6 orang macam-macam lagi. Jadi kita pun tak tahu macam mana terdedahnya kita. Tapi maknanya bukan kita menyokong, tapi pada yang dapat bertahan, alhamdulillah cukup kita hendak. Tapi yang tak bertahan pun kadang-kadang disebabkan tekanan. Tekanan yang berbagai-bagai dalam masyarakat yang menyebabkan kita kadang-kadang kecundang. Baik. Saya nak apa tindakan yang dilakukan oleh Asri itu kan? Ada yang menyokong dan ada yang mengecam. Katanya apatah lagi ini akan memperlihatkan satu lagi situasi yang tak eloklah diikuti sebab membocorkan macam sepatutnya itu adalah tugas pihak penguasaan, pihak agensi keselamatan. Tapi bila kita tahu Asri sebenarnya kronologinya dia dah buat laporan di dalam macam tadi Fadi katakan. Tapi tak mendapat kerjasama. Bagaimana Datuk melihat macam mana kita tahu macam tadi kata siapa lagi saya nak percaya kalau bukan polis. Adakah tindakan ini macam saya rasa ini adalah tindakan nekat yang terakhir dilakukan. Betul. Bagaimana Datuk memandang tindakan nekat yang terakhir dilakukan oleh Asri? Yalah, kata dia dah tidak ada pilihan. Nak berniaga pun dah takut. Pendapatan dah tak ada. Jadi nak buat berapa anak, bini apa ni komitmen kena ada. Tapi itu macam saya sebut tadi, benda ini benda yang berlaku di mana-mana. Contohnya kalau kita tengok cerita Sepiko saya tengok kan. Sampai hilang langsung dia kena lari pasal dia berdepan dengan keadaan yang begitu. Jadi dan faktor manusia adalah faktor paling penting. Saya biasanya bila kita berbincang perkara ini, kita salahkan diri kita. Maknanya masyarakat kita mungkin banyak kelemahan perlu ditangani. Jadi dalam konteks hari ini memanglah benda dah polemik dah macam-macam, cerita sana cerita sini. Jadi saya rasa kalau kita ambil dengan keadaan berlapang dada untuk kehadapan. Maknanya masyarakat ambil ini sebagai satu kejadian yang insya-Allah membawa perubahan kepada yang kebaikan yang kita cari-cari. Kata kita sebut ini masanya yang sesuai pada saya lah. Tapi kalau ekosistem di kalangan itu tidak baik kan, yang korup yang mungkin tu, jadi kena sama-sama kena buat. Maknanya you pun sama. You dah buat dah sekarang. Orang kat sana pun sama. Sama-sama kena insaf dalam keadaan pasal bila ini terjadi, kita tak mahu negara kita jadi macam Mexico. Tapi yang saya nampak juga sebenarnya dalam konteks kita hari ini, ramai yang baik. Ramai yang buat kerja baik. Tapi kadang-kadang yang baik orang tak nampak. Yang nampaknya yang tidak baik. Nampak macam mana? Pasal yang itu terselah. Bila tak baik ini dia terselah. Jadi tanggungjawab membawa perubahan ini adalah, ingatlah tanggungjawab bersama. You cannot say kita ni bukan pulau. Maknanya kita akan berkait. Contohnya kita buat benda tak baik. Contohnya nak share macam ni. Kalau kita tidak melakukan kerja kita dengan baik, contohnya dalam konteks hari ini kita tak bagi orang lesen berniaga. Habis ni nak berniaga apa? Dan mungkin juga saya komen sikit lah ya. Kadang-kadang polisi dibuat itu mungkin tidak menyeluruh. Contohnya kita bawa masuk orang Rohingya. Habis ni nak kerja apa? Pasal dia tidak dibenarkan kerja. Sebab semalam Asri dah mengatakan bahawa sangat sukar untuk ataupun SOP yang ada untuk memohon lesen perniagaan ni susah ya. Memang. Terutama yang melibatkan yang kategori tepi jalan ni. Betul. Jadi bila tak ada peluang itu, jadi dia melihat bahawa PBT kadang-kadang tidak tampil untuk memudahkan urusan. Sedangkan mereka ini yang berniaga. Memang ada yang begitu. Tapi ada juga yang baik. Pasal ini pengalaman kita. Contohnya kawan-kawan pengarah-pengarah di BKL tu, ada orang dah tak ada lesen, dah memang niaga dekat dataran Merdeka, tarik tu dah kena hari. Jadi kita pun takkan nak bagi duit je. Kita kata okey, macam mana? Okey, tolong segera pindah ke tempat di Mesjid Jamik. Ini orang yang menolong. Tapi
mungkin tidak semua begitu, tapi yang menolong pun ada. Jadi kita kena wujudkan satu budaya baru untuk membawa perubahan. Ni dalam mungkin PKP pun ada. Tapi Datuk, budaya kautim tu kuat macam mana? Tak dia yang selective enforcement ni yang terpilih saja, Tak, mungkin pasal ada dia zon bukan- yang dilindungi. betul, dia bukan baru. Benda ni dah berkurun-kurun. Cuma je Datuk, Ya. sekarang ini macam tadi Asri kata, sekarang Ya. dunia spontan. Betul. Bila Ada post peluang viral untuk itu, rakam terus. dulu mungkin tak ada, Ya. tapi sekarang ini. Jadi inilah dia. Maknanya kita menyeru hari ini, ambil kesempatan hari ini untuk membawa perubahan. Contohnya saya juga bercakap, walaupun ada polis kata saya apa yang saya fikir ini tak betul. Saya rasa polis patutnya diberi gaji yang lebih. Pasal ada satu ataupun penguasa, macam mana kalau jadi warden gaji kurang pada 1,500? Jadi kita nak bekerja, saya pun kalau duduk kat situ saya silap saya lebih daripada orang lain pun, pasal dah tak ada pendapatan, tak ada. Bini kat rumah, kalau bini-bini lagilah masalah. Jadi Datuk, kita bercakap berkenaan perubahan. Datuk gunakan perkataan perubahan tu banyak. Adakah perubahan tu bermaksud kita perlu mengambil langkah yang begitu drastik sehingga menggunakan platform sosial media kita sendiri untuk mendedahkan segalanya supaya kita boleh mendapatkan perhatian yang sepatutnya, perubahan yang sepatutnya kita inginkan tahun-tahun ni? Adakah kita perlu melihat jalan yang begitu drastik, dia Datuk? mungkin dalam konteks Asri ini dia dah tak ada jalan. Dia dah dalam keadaan amat tertekan, dan apa yang dia cakap pun kadang-kadang ada juga tak kena. Yalah, orang muda dia pun bukannya duduk macam saudara kita lain, dia kerja terjah sana terjadi kerja dia. Tapi maksudnya orang ini orang yang tidak terdedah. Jadi bercakap pun kadang-kadang huru-hara pun ada juga. Ya, kita faham. Jadi maknanya ruang itu kita mungkin dia pun dengannya amat tertekan dan minta maaf ke apa benda, tapi itu soal lain. Soal yang saya nak cerita hari ini, maknanya kita seluruh masyarakat ini kita harus melihat ke arah berubah. Contohnya hari ini, mungkin kita tak perasan, you tahu berapa orang penagih dadah? Saya diberitahu yang tidak rasminya, pasal ada seorang yang rasmi mungkin 3-4, mungkin 1 juta penagih dadah. Apa yang kita buat untuk ini? Apa yang kita buat? 1 juta ni jangan main-main. Jadi adakah kita nak tengok aja? Ini masa boleh berubah. Dan apa disebabkan 1 juta ni mungkin pasal kita tidak buat kerja betul. Saya rasa juga ada juga penguatkuasa yang tidak melaksanakan tanggungjawab sebagai manusia. Manusia tu dia kadang-kadang up and down dia punya tu, dia tak buat kerja. Jadi mungkin dia keluar lesen lambat. Contohnya keluar lesen lambat ada atau juga tak yang keluar lesen. judi, pusat judi diterja, ditahan dan sebagainya. Tapi buka balik 2 hari lepas tu. Betul loh, dia pasal budaya itu. Dia kita ni telah ada satu budaya yang kita pun tak nak terima orang punya nasihat. Bagi pihak yang dalam kategori hitam ni kan, mereka ni tersedia tak untuk ada meja rundingan? Tapi memang tidak ada istilah itu untuk berbincang. Sebab ia akan merebak lah, bermula dengan perjudian, pelacuran, kemudian parti dengan itu user-user. yang dah terjadi begini. Itu saya mohon kepada mungkin Ketua Polis Negara. Contohnya, maknanya dalam keadaan ni, pasal kita nak berubah, kita tak nak pasal saya biasa pergi ikut op semua, lepas tu 2 hari buka balik. Jadi Datuk, mungkin kita ini kena- rangkaian yang cukup besar, Datuk. Oh, Contoh, memang. kan, Cukup kata besar. pendatang tanpa izin. Contoh saya ambil contoh pendatang tanpa izin. Kita tangkap datang yang datang. Kan? Tapi kita tak berjaya untuk tangkap yang yang atas tu. yang atas tu. Jadi Mastermind. bagaimana rangkaian tu? Jadi semua, everybody must play a role. Walaupun sedikit-sedikit. Contohnya, hari ini kita nak pasal esok orang mungkin esok lusa atau terlepas pandang dia buka Jadi lucu balik. mana-mana. Jadi kita minta mungkin KPN boleh sediakan satu hotline. Ya. Hotline maknanya pergi ke pejabat KPN je. Yang lain buatlah kerja. Bila tak sampai ke KPN. Jadi dia orang ada kaedah untuk menyelesaikan masalah. Ada orang nak tengok pasal setengah-setengah zaman bos-bos pun tak tengok. Ya, saya biasa terdedah dengan keadaan begitu. Di satu masa dulu kita pun kena panggil, kita buat kerja macam tu, kita kena soal siasat. Sri cadangkan supaya kalau perjudian tu memang unit khas perjudian saja. Iyalah, Kalau, mungkinlah. Ya, mesti kita kalau tadi kita budaya spontan tu, Ya. ada video terus salurkan. Iyalah, maknanya nak ada dia punya kemana nak pergi. Okey. Macam hari ni Tak, kalau cabarannya memang saluran yang betul tu ada. Tapi Kemana? individu yang kita betul, dia hari ini sebenarnya next yang kita tak tahu nak ke mana lah, tapi so far saya tengok nampak kaya di Malaysia ni dia kena selamatkan oleh media. Okey. Sebab di media sosial ke media ini ya. Jadi kena bawa kesedaran itu. Jadi baru dapat perhatian. Ya. Kalau tidak benda ni bergerak, orang tak
Ya. Tak nampak. Bila tak nampak, dia jadilah huru-hara. Astri ada berkongsi sesuatu apa yang natijah daripada perkongsian dengan perjumpaan dengan KPN? Ialah dia kata cukup bagus, maknanya KPN nak dengar. Bukan semua KPN nak dengar. Betul. Yang bekas-bekas lepas-lepas lah. Saya tak sebut siapa-siapa. Jadi perinciannya tu ke arah mana? Sebab ia juga Dia sebab nak bantu. KPN dia memberi, dia tular dalam keadaan yang dia tidak bersedia. Ya, Dari segi ya. jawapannya, dari Betul, segi apa betul, tindakan. betul. Sebab tak jangka pun boleh tular kan. Kadang mungkin hanya laporan biasa. Yalah, itu saja effort dia nak melepaskan diri kepada dalam keadaan yang amat tertekan. Habis itu tersilap cakap lagi tertekan pula. Tapi apa pun maknanya kita harap benda ini bawa perubahan kepada rakyat untuk bersama. Kalau tidak sekarang, bila lagi? Contohnya kita nak hari ini semua ambil ini sebagai agenda rakyat. Okey. Dia boleh kita nak bawa perubahan ini pasal kalau kita buat cara betul, kita akan semua dapat keharmonian dan kemewahan sebenarnya. Itu dia. Memetik rurusan Astri katanya Allah sedang memperbaiki Malaysia melalui dia sebagai antara asbab untuk Yalah, merubah mungkin lah. Allah begitu. ada dia sebaik-baik perancang. Tapi kita kena buat pun cara terbaik juga. Strategi juga perlu diperlukan Ya, dengan secara ilmiah dan secara undang-undang. Memang. Supaya semua pihak mendapat impak yang Terbaik lah. Pasal kita nak bawa perubahan, kita tak nak. Cabarannya anak cucu kita. Sekarang ni masih kita okey lagi. Kalau sampai macam Mexico. Dan kalau kita tak bantu sekarang ini, siapa lagi nak? Maknanya semua kita anggap kita adalah tentera untuk menentang jenayah inilah. Pasal dia orang cukup kuat cukup kuat. Mafia lah. Baik. Kita kira ini sedikit perkongsian dan kita doakan juga untuk Astri dan keluarga kan. Dalam keadaan sebegini pastinya tekanan yang sangat hebat dilalui. Terima kasih Datuk Nazim Dan Johan. atas kesilapan apa-apa, saya bagi pihak dia dia pun bukanlah saya bukan cakap bagi pihak dia, tapi kita tak nak benda ni menjadi negatif. Dan saya mohon maaf lah kalau bagi pihak dia terhadap apa-apa kesilapan. Pasal dia orang muda yang tidak bersekolah mana pun. Jadi kalau macam you cakap, bolehlah kena marah lebih. Pada kita sambung, kita ada ruang berbincang lain ni. Tak cukup masa yang 15 minit ini. InsyaAllah kita akan bincangkan lagi keadaan kembali damai. Mungkin ada lagi luahan yang lebih rasional, lebih profesional. Semoga ada impak yang baik terhadap negara kita, insyaAllah. Dan esok jangan lupa kita ada apa? Istimewa Hari Tangan Kidal Sedunia dan banyak lagi pengisian yang cukup menarik hanya di Malaysia hari ini. Baik, terima kasih Sandra kerana bersama dengan kami sejak jam 8 pagi tadi. Di sebalik Astri Janggut ada Ibrahim perlu kita renungkan. Jumpa lagi esok. Assalamualaikum.